Kesiannya. Habis diliwat kah bikin apa suara Bungul. Assalamualaikum. Apa kabar? Kita semua siap kan? kamu yang kamu apa kabar? Udah sehat. Ini lamanya. Jadi kita buatlah di depan Apa dia? Depan kamu telah. Masih gue nih. Coba kayak aku foul. Kenapa sekejap saya ditanda? Perangkap pokoknya. Fadil kena perangkap Kesiannya si Fadil, suaranya bergegar. Sisa buat live Facebook. Hai semua. Facebook. Mantap. Bebas. Sisa buat live Alhamdulillah. Oh, dengan live Facebook. Hai semuanya, terima kasih kawan-kawan yang solidarity. Si gambarnya si Minsu. Ada video apa sih? Jadi kita live itu. Itu. Ini tinggal live. Kita ikut channel. Oke. Bye-bye dulu sama IPD. Tengok dulu sini semua. Kesiannya. Anjay sih kita minta jamin kau sih. Keluar ketawa-ketawa. Ada. Itulah ketawanya tuh betul. Ketawa tunda. Bye-bye IPD. Bikin main-main cak kalian ya. Main-main tahan-tahan kan iya. Ada. Ya Allah. Kesiannya si Fadil dikasih begitu budak JSD. Dia buat katanya nomor polisi. Iya, iya. Ada. Fadil kenapa? Baju itu. Kau tidur dari dalam. Oh. Mamamu oke juga? Mama bapakmu? Oke, mantap. Mantap bawa bapakmu nih. Kalian sabit pun oke. Baru aja sampai. Kita keluar dulu ya baru kita Mendalam. bercakap. Kita agen nakal. Si Walid. Walid and the gang. Apa istri lagi? Istri lagi wali. Mau live sudah TikTok kan? Di punya link. Masih akan dipaskan. Iya, kejap. Kejap we. Saya punya. Pikir lo apa mau tipu netizen. Kenapa ini parit posko? Kalau parit Kingfisher. Oke. Kira parit Kingfisher paling azab. Buat makan jedak. Orangnya itu tengah melas. Buat makan rasuah botai. Kicknya belakang. Si Fadil kah tuh? Iya. Fadil, Alif sama Sabir. Berapa poin-poin ibu nih? Woi, bayar habisnya. Nah, ini kan belum lihat orang cakap jadi neret ya lah kau ya di Apa? di petang yang Diam gede. saja. Sudah tadi. Paling besar suaranya. Ya, terima kasih 46.000 mata memandang. Kita sekarang di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah. Angkel-angkel Cina. Nah, Sepian. besar marahnya.
sudah lah jelas skema pasti. 1 jam dia di situ di bawah terik matahari. Seksinya nih. Kita mandi. Tapi nak nampak kamu? Tak sebab nak menjerit lagi. Okey. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua kawan-kawan yang menonton dan menantikan perkembangan. Fadil, saya Fadil, mahasiswa UMS. Sebelah kiri saya Alif dan sebelah kanan saya saudara Sabir, alumni Universiti Malaysia Sabah. Pertama, penting untuk saya ceritakan kronologi awal bagaimana penahanan 3 orang kami di sini boleh berlaku di Ibu Pejabat Daerah Kota Kinabalu. Pada beberapa hari lepas, kami telah melakukan satu laporan polis ya, di Balai Polis Kota Kinabalu berkenaan insiden simbahan asid ke arah kenderaan kami mahasiswa yang berhimpun dalam Gempur Rasuah Sabah 2.0. Selepas itu akan ada siasatan daripada pegawai penyiasat IPD Kota Kinabalu. Hari ini merupakan hari temu janji untuk bertemu pegawai penyiasat dan membawa kenderaan untuk disiasat oleh pihak forensik IPD Kota Kinabalu jam 11 pagi. Jadi saya dan Alif bergegas ke IPD Kota Kinabalu untuk memberi kerjasama menghantar kenderaan tersebut untuk membantu siasatan. Akan tetapi setibanya kami di IPD Kota Kinabalu ya, tiba-tiba masa parking kemudian tim forensik tim ditetin kan ditetin tengah buat di 16 tengah buat operasinya. Tiba-tiba ada seorang pegawai seorang individu berpakaian seperti biasa berambut panjang memanggil saya. Dia cakap, "Fadil, sini. Ini Fadil kan?" Ya. Kemudian dia terus tunjukkan kad kuasa polis berwarna kuning ya, Kopral. Okey, ini kad saya, minta IC. Kemudian saya pun terkejut. Sebab saya difahamkan jam 11 pagi itu memang untuk dipanggil untuk itu saja. Tidak ada dipanggil untuk siasatannya. Tidak ada langsung apa-apa message dan notis satu-satu kami terima untuk dipanggil untuk merakam percakapan ataupun memberi keterangan. Jadi sudah sampai di tempat tu memang ada anggota yang sudah menunggu. Individu tu tunjukkan kadnya, saya bagi IC. Kemudian IC tu dia pegang. Okey, ini saya pegang. Kemudian saya heran, "Cik, kenapa pegang IC saya? Sudah cek kasih pulang lah." "Enggak, saya pegang dulu. Tunggulah." "Cik, saya perlu tunggu apa? Kalau adakah saya ditahan?" "Tunggu dulu," bilangnya. Kemudian saya mengasak dengan soalan, kami mengasak dengan soalan, "Cik, adakah saya ditahan?" "Ya, kamu ditahan." "Dibawa section apa dan akta apa saya ditahan?" Dia gagal untuk menjelaskan. Ya, sebab sebenar kami ditahan ketika itu dan berlaku insiden kekasaran daripada pihak polis, anggota yang menunjukkan kad kuasanya apabila beliau menghampas tangan saya ketika saya bercakap. Saya menggerak-gerakkan tangan dan tangan saya dihampas, tangan kanannya dihampas oleh pegawai tersebutlah, pegawai polis tersebut. Kemudian saya panggil pegawai-pegawai forensik yang ada di lokasi kejadian. "Cik, sini, saya dikasari, tolong jadi saksi." Kemudian pegawai itu cakap, "Tidak, saya di sini buat kerja, saya tidak nampak." Jadi ini masalah ya antara keprihatinan pihak berkuasa untuk melihat lokasi, sebab tidak sampai 5 meter pun dari tempat kejadian, sangat dekat. Ya, insiden itu berlaku sangat dekat dan akhirnya selepas beberapa lama insiden yang sangat tegang bertelingkah ya, berlaku pertelingkahan. IC saya tidak masih lagi gagal untuk diberikan. Kenapa saya ditahan? Kemudian datang beberapa orang lagi pegawai polis, lebih 10 orang anggota polis mengepung kami di dalam IPD Kota Kinabalu ya. Di dalam IPD Kota Kinabalu kami dikepung. Sedangkan tidak ada dipanggil soal siasat, tidak ada dipanggil untuk rakam keterangan. Kemudian datang 2 orang inspektor
memperkenalkan diri, memberikan kad kuasa mereka. Kemudian mereka memberitahu, Fadil, kamu ditahan di bawah Section 4 Akta Hasutan, ya, berhubung Perhimpunan Aman Gempur Rasuah Sabah. Itu yang pertama. Kemudian saya terima sebab sudah dimaklumkan. Kemudian saudara Alif pula yang pada awalnya tidak ditahan, turut ditahan, ya, selepas 15 menit. 5 minit. Selepas 5 menit, saudara Alif juga menerima arahan untuk turut ditahan. Ketika kami coba untuk mendapatkan nasihat guaman daripada penasihat undang-undang kita, peguam kita, kami dibawa untuk terus mengambil rakaman keterangan untuk 2 kertas siasatan yang dibuka terhadap kami. Kemudian saudara Sabir tiba di IPD Kota Kinabalu untuk melihat perkembangan terkini kami yang ditahan, dan saudara Sabir juga tiba-tiba sahaja turut menerima pemakluman yang beliau juga ditahan, ya, di bawah section yang sama, Akta Hasutan. Jadi kami bertiga ditahan serentak lah, kira serentak. Kami awal sedikit 1 jam awal, seterusnya saudara Sabir sekitar jam 11.45 ke 12.45 menit tengah hari, ya. Dan sepanjang penahanan kami menghadapi 2 siasatan rakaman keterangan di bawah Section 112 Kanun Prosedur Jenayah. Tetapi selepas 2 siasatan tersebut, kami dibawa ke satu bilik untuk tujuan rakaman keterangan IS ataupun Intelligence Statement yang tidak ada terkandung dalam section ataupun digunakan di mahkamah. Selepas IS itu, Intelligence Statement cuba untuk dibuat terhadap kami bertiga, kami menghubungi peguam untuk mendapatkan nasihat untuk tidak meneruskan, kerana statement itu tidak diperlukan sebenarnya. Apabila kami sudah merakam keterangan, tiba-tiba pula ada intelligence statement daripada Risikan, ya, Bukit Aman, kan, daripada Bukit Aman, dan kami menolak untuk menjawab sebab itu sudah tidak perlu. Yang diperlukan hanya rakaman 112 KPJ, Kanun Prosedur Jenayah. Jadi kami menolak, dan pegawai yang menyiasat mengemas kembali komputernya, dan rakaman itu tidak terhenti di situlah selepas mendapat hikmat guaman. Seterusnya pegawai yang menangkap kami memberi layanan dengan baik lah, ya, turut menyediakan makanan dan sebagainya. Kami turut bersembang-sembang, dan kemudian kami dikenakan 2 pertuduhan. Yang pertama adalah Section 509 Kanun Kesiksaan dan Section 4 Akta Hasutan yang masih lagi terpakai di zaman Madani ini, ya. Pemimpin Madani selama ini mengecam Akta Hasutan, tetapi hari ini mahasiswa dan alumni Universiti Malaysia Sabah dikenakan Akta Hasutan di zaman Anwar Ibrahim menjadi seorang Perdana Menteri. Baik, seterusnya saya mau sambung. Terdapat 17 soalan untuk soal siasat yang pertama dan 32 soalan untuk rakaman keterangan yang kedua, dan saudara Sabir sendiri menerima 64 soalan untuk tujuan siasatan bagi saudara Sabir. Ya, kedua-dua siasatan berhubung himpunan di lintasan Jasoka dan di hadapan Surya Sabah. Baik, selepas 11, 12, 13, 14. Sekarang ini berapa jam? Sekarang sudah 8 jam. Selepas hampir 9 jam kami ditahan, kami dimaklumkan bahawa kami dibebaskan atas arahan daripada Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, dan kami diikat jamin oleh saudara Hilman, rakan mahasiswa kita lah. Dan pihak polis juga memaklumkan untuk kami datang semula ke sini pada 26 Jun tahun 2025, hari Kamis, ya, untuk sambungan rakaman percakapan. Jadi
saya rasa ini tidak akan terhenti di sini ya. Mungkin pada hari Kamis nanti akan ada tangkapan kedua dan sebagainya. Selepas siasatan demi siasatan dilanjutkan oleh pihak berkuasa. Hari ini kami bebas dan mungkin hari Kamis nanti kita akan ditahan semula di bawah section yang sama. Jadi terima kasih banyak atas solidariti rakan-rakan semua yang berpanjangan. Kami dimaklumkan media sosial sedang kecoh dengan penahanan kami bertiga. Dan untuk makluman semua yang menonton, perjuangan ini kami tidak akan hentikan. Kita tidak akan pernah menyerah ya, daripada mereka-mereka yang sedang asyik dibuai kekuasaan. Kalaulah kami sahaja yang perlu ke depan untuk ditahan, didakwa, disiasat dan sebagainya, kami sanggup dalam menghadapi dan menjalankan terus kritikan-kritikan di zaman Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di zaman Madani ini. Mungkin kita dengarkan juga daripada rakan kita Alif dan Sabir. Mungkin saya boleh tambah sedikit. Saya pikir kita dapat makluman juga di media sosial heboh di page Info X kan, di mana Ketua Balai OCPD mengatakan bahawa tidak ada penahanan terhadap aktivis mahasiswa. Tetapi apa yang berlaku, kita mendatangani borang hak-hak orang tertangkap. Ini menandakan bahawa komunikasi antara polis-polis sangat keliru ya. Sepanjang kami hampir 10 jam, 9 ke 10 jam di IPD KK, banyak benda-benda yang saya pikir pegawai-pegawai polis sangat keliru. Adakah patut kami disiasat di sini, adakah patut kami disiasat di sini, sehingga kan soalan-soalan yang mau diajukan pun berlaku kekeliruan, percanggahan komunikasi di situ. Sehinggalah saya disoal sebanyak 64 soalan ya, 64 soalan atas 2 pertuduhan yang saya pikir sangat tidak rasional untuk kami semuanya. Kami cuma menyuarakan tentang apa hak sebagai rakyat Malaysia, rakyat Sabah khususnya, menceritakan tentang hal-hal rasuah yang banyak memiskinkan negara kita. Tetapi apa yang kena pada kami, sedang orang-orang yang di dalam kes rasuah itu masih terlepas. Akibatnya kami disiasat, diintimidasi dengan hal-hal yang remeh seperti ini. Ya. Dari aku mungkin terima kasih kerana tetap bersolidariti bersama kami. Tanpa solidariti dari kawan-kawan, aku rasa mungkin akan lebih lama kami akan di tahanan di IPD KK ni. Jadi terima kasih buat kawan-kawan semua. Ya, terima kasih semua yang bersolidariti untuk Sabah 3 ya. Kami dimaklumkan ada kempen Sabah 3. Dan untuk makluman kawan-kawan kami, kawan-kawan kita semua di Universiti Malaysia Sabah, hari ini Menteri Pendidikan Tinggi turun ke Universiti Malaysia Sabah dan kami menggesa untuk segerakan pengurangan yuran kawan-kawan kita di kampus, yuran kolej pengajian, yuran kolej kediaman dan yuran pengajian. Dan jumpa anda di Gempur Rasuah Sabah 3.0. Hidup, 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 mahasiswa, mahasiswa. bangkit, 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 anak muda, anak muda. hancur, 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 hancur rasuah. Hancur rasuah. Bye-bye. Terima kasih semua. Makan kumpul liko je ke satu hari? Apa?